رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد فتنفرج به اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد فتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الفرائض وحسن الخواتيم وتسقى الغنم وتكرم وعلى آله وصحبه في كل عهد ونفس على كل معد لك يا الله لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد yang hormati sahabat pengurus majlis punya perintah memiliki pelaksana bagi program daurah kita pada hari ini, khususnya sahabat-sahabat ikhwah dan akhwat yang dimana Allah kalian. InsyaAllah pada pagi ini dan pada hari ini lah, sore je lah yang belakang sampai sore kan. InsyaAllah pada hari ini kita akan dalam lebih kurang 3 slot, 3 sesi kita akan membincangkan kitab Asma'ul Husna wal ayatul karimatu al-waridatu fiha. Kitab ini membincangkan tentang Asma'ullahil Husna. Sebelum kita masuk perbincangan dalam kitab ini, kita buat pengenalan dulu lah tentang beberapa perkara. Yang pengenalan ini kita tak payah buka kitab, dengarlah. Nanti kalau rasa perlu tapi yang penting perlu faham. Yang pertamanya, kita anak-anak dan juga sahabat-sahabat semua, mari kita bincang ataupun mari kita tengok apa makna sebenarnya kepada agama Islam ini, ataupun kita sebut tajuk dia adalah pengenalan ringkas terhadap agama Islam. Boleh, itu kita punya tajuk kita. Matlamat kita ialah sepatutnya bila kita bincang ni, kita nak faham agama Islam ni secara general, secara umumnya kita dapat faham. Kalau kita dapat faham ini, alhamdulillah lah, dapat bantu kita untuk kita tambah lagi pengenalan secara detail satu persatu. Baik, sebagaimana kita maklum, agama Islam ini dia ada 2 rukun dan 2. Dia ada satu rukun yang paling tinggi, yang mana rukun ini dia terpecah kepada 2 cabang, iaitu yang selalu kita sebut mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadatan. Yang pertama kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, yang keduanya kita sebut
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut sebagai rukun yang paling tinggi sekali. Kalau nak jadi seorang Muslim itu, sekiranya dia tidak ada penyaksian ini, maksud penyaksian ini pengakuan lah. Kita nak sebut bahasa mudah kita, pengakuan dan pengiktirafan ini tak ada, maknanya tak kenal lagi dia punya pengakuan Islam dia. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertamanya kita mengaku la ilaha illallah. Ini asas pertama yang dibawa oleh agama Islam. Islam ini dia berbeza dengan ajaran-ajaran lain dan juga berbeza dengan ajaran ini. Bila disebut ajaran maksudnya agama. Disebut agama ni maksudnya kumpul inilah pegangan hidup yang diasaskan ataupun dibawa oleh siapa-siapa sahaja, yang mana dia menisbahkan dia ada hubungan dengan kuasa di sebalik alam ini. Itu agama. Cara mudah nak faham lah. Ataupun ajaran-ajaran yang tak menisbahkan daripada agama ni juga kita boleh sebut sebagai kelompok-kelompok yang akan kita buat perbandingan dengan Islam. Jika dibandingkan Islam dengan agama lain, agama Hindu, agama Kristian dan juga agama-agama lain lah, Buddha, ataupun dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang wujud pada hari ini, seperti mana orang yang golongan komunis. Komunis ini satu bentuk ajaran dan satu bentuk pegangan hidup yang membimbing perjalanan hidup manusia. Sama ada bimbingan itu bimbingan yang betul atau salah itu serta lain. Perbezaan utama Islam dengan yang lain ini adalah pengakuan bahawasanya alam ini ada pencipta. Ini asal. Ini sahabat-sahabat kena faham benda ini, penting. Bila faham, insya-Allah kita akan dapat kukuh pegangan kita pada Islam, kemudian kita dapat terangkan pula pada orang lain. Asas pertama, kita orang Islam kita mengaku bahawasanya alam ini, maksud alam ini bumi, langit, bukit bukau, kita sendiri semua ini ada Tuhan punya dia dan ada pencipta dia. Nah, pencipta itu yang kita kenal sebagai namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas pertama ajaran Islam bawa kepada manusia ini bahawasanya kita kena percaya dan kita kena iktiraf bahawasanya alam ini ada pemilik, alam ini ada pencipta dan pencipta itu hanya satu. Ini asas pertama yang Islam bawa. Sebab itu disebut la ilaha illallah. Boleh secara mudah ini. Yang kedua, cabang yang kedua yang menjadi rukun asasi kepada pembentukan pemikiran dan juga pembentukan pegangan hidup bagi orang Islam yang kedua ialah kita mengiktiraf individu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang kita kenal nama dia itu dan kita kenal diri dia itu dan juga kita kenal tarikh lahir dia dan kita kenal tempat mana dia hidup. Sebut dia ni tak kenal dengan bahasa Melayu. Sebut kecil kita kenal masa bila baginda Muhammad hidup, individu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ila akhir. Individu yang khusus ini kita kenal dan kita iktiraf dia sebagai utusan perantaraan antara manusia dengan Allah Ta'ala untuk mendapat maklumat dan arahan-arahan daripada Allah Ta'ala. Ini asas kedua yang paling penting dalam Islam. Sebab itu kita sebut Muhammadun Rasulullah. Muhammad tadi individu yang kita kenal tadi, yang kita kalaulah kita hidup kita boleh tunjuk yang ini. Yang ini. Orang inilah yang saya maksudkan. Apa yang awak maksudkan? Dia adalah utusan Allah Ta'ala kepada kami. Maksud utusan ialah dia adalah sumber untuk kami ambil maklumat dan segala pengetahuan, segala arahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik alam ini tadi. Ini dua cabang utama. Dua asas utama adalah pemikiran dan juga pegangan hidup orang yang mengaku sebagai beragama Islam. Setakat ini boleh. Okey. Daripada dua cabang ini,
Daripada dua kalimah syahadah tadi, bila mana kita mengaku Allah Ta'ala ni sebagai pemilik dan pencipta, maka sudah jelas maka kita kena hidup di dunia ini bertepatan sebagaimana kehendak Tuhan punya. Ini benda yang basic. Bila mana kita mengaku tempat ini sebagai milik orang lain dan juga ada Tuhan punya dia, maka confirm lah otak kita secara otomatik akan kata, oh, tempat ini bukan aku punya, jadi aku kena ikut sebagaimana Tuhan itu hendak ketika aku berada di tempat milik Tuhan tadi. Cuma sekarang ni kita timbul satu masalah ataupun kita satu halangannya, bagaimana saya nak tahu cara yang Tuhan punya itu hendak? Caranya bagaimana? Caranya dijawab dengan yang kedua tadi. Cara nak dapatkan maklumat bagaimana nak hidup tadi, cara nak dapat maklumat bagaimana untuk beroperasi dan juga nak beraktiviti di dunia ni tadi, bertepatan dengan kehendak Tuhan punya alam ini, caranya hanya ada satu saja cara. Caranya dan pintunya ialah pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dua asas ni. Apa maksud dua asas ni? Sebab tu Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, bila sebut dalam bila Rasulullah sebut yang maknanya tidak akan beriman seseorang itu selagi mana dia tidak percaya kepada Allah Ta'ala, tidak yakin kepada kewujudan Allah Ta'ala dan tidak beriktiraf dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang keduanya, dia tidak percaya kepada aku sebagai aku ni orang tengah, orang yang menjadi sumber maklumat untuk dapatkan pengetahuan daripada Allah Ta'ala tadi, untuk dapatkan maklumat dan penerangan dan juga arahan apa semua sekali daripada Allah Ta'ala tadi. Dia tak mengaku aku ni sebagai Rasulullah, dan dia tidak dikira beriman juga sekiranya dia tidak mengaku apa yang aku bawa. Dia tidak mengiktiraf apa benda yang aku bawa. Jadi Fadilatul Syekh Ali Mu'ah hafizahullah ta'ala dalam satu kelas dia, Mufti Mesir, dia sebut ramai orang yang lebih kurang maknanya ni, kita cuma faham, kita cuma nampak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak nampak natijah di sebalik ucapan tadi. Dia kalau kita buat macam sifir matematik ni, kita sebut bukan sifir lah, tambah la ilaha illallah tambah Muhammadur Rasulullah, dia akan keluar sama dengan ada sebut ad-dinu al-islami. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan suruh kita hidup dengan cara sekian-sekian. Cara tadi perlu diambil daripada individu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestilah ada benda yang dibawa. Benda yang dibawa tadi itulah nama dia ad-din al-islami. Jadi selagi mana kita tak mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan punya alam, kita tak mengaku Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala, dan kita tak iktiraf benda yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi, maka belum dikira beriman lagi kita ini, belum dikira sempurna lagi. Maknanya yang ketiganya, selepas daripada dua syahadah tadi, kita kena faham ada benda yang Nabi bawa kepada kita. Benda itu namanya din. Din ni kita sebut, bahasa kita sebut tadi way of life, cara hidup. Apa kandungan asasi din ni tadi? Din ini ataupun Islam ini tadi, cara hidup tadi, Nabi bawa yang pertama, Nabi bawa pegangan hidup, Nabi bawa cara berfikir, Nabi bawa prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh manusia. Contoh yang pertama, yang pertama kena faham, jadi Islam ni pecah 3 cabang ajaran dia, tak akan lari. Kita buka ayat Quran daripada ayat pertama sampai lah ujung, kita buka hadis daripada hadis yang Sahih Bukhari sampailah kitab hadis yang lain, dia tak akan pecah dari 3 kategori ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bawa dari sudut prinsip-prinsip hidup yang perlu dipegang dan perlu kita yakini dalam pemikiran kita. Sebagai contoh, prinsip hidup kita percaya bahawa alam ini bukan milik kita. Alam ini ada Tuhan punya dia dan ada pencipta dia. Ini prinsip hidup, pegangan hidup. Contoh yang kedua, pegangan hidup kita juga, kita percaya bahawasanya akan ada hari penghujung yang mana kita akan dihadapkan kepada
Kira-kira amalan kita akan disemak semula. Ini pegangan hidup dan prinsip hidup. Prinsip hidup lagi. Bila sebut prinsip dan pegangan, maknanya dia benda yang duduk di dalam. Tak nampak di luar ni. Ada bawa contoh je lah. Yang ketiga, prinsip hidup juga. Kita percaya bahawasanya akan ada balasan. Yang buat baik akan kena baik. Yang buat jahat akan kena jahat. Syurga dan neraka. Ini prinsip dan pegangan hidup. Ini contoh yang pertama, bahagian pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahagian yang kedua, yang dibawa dalam ad-din tadi, yang dibawa dalam kandungan ajaran Islam tadi, adalah Rasulullah SAW bawa panduan untuk beraktiviti di dunia ini. Rasulullah bawa panduan, Rasulullah bawa cara bagaimana manusia nak beraktiviti di dunia ni. Kan kita sebut tadi, di dunia ni kita kena hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan punya dunia ni. Dan kena bertepatan dengan dia punya undang-undang dan juga bertepatan dengan dia punya koron-koron dia. Tak boleh langgar. Sebab bukan rumah kita. Jadi Rasulullah bawa cara dia macam mana. Dia main guideline, main garis panduan supaya tidak langgar garis panduan tadi. Bagi Rasulullah bawa panduan untuk aktiviti sebagai seorang individu. Individu lelaki dan individu perempuan. Rasulullah bawa main panduan. Kalau yang melibatkan individu ni, cara berpakaian. Rasulullah bawa beritahu cara nak pakai baju macam ni. Cara nak makan pun Rasulullah beritahu cara nak makan macam mana. Ada benda yang boleh dimakan, ada benda yang tak boleh dimakan. Cara nak bercakap, ada benda yang boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Nampak tak ni? Dia ada orang panduan untuk beraktiviti di sudut individu. Yang keduanya, aktiviti dari sudut berkeluarga. Oh, kalau nak berkeluarga, nak kahwin lagi perempuan, ada cara dia. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Suami ada hak dia yang dia perlu dapat, isteri juga ada hak dia perlu dapat. Rasulullah bawa panduan untuk aktiviti dalam bentuk kekeluargaan. Anak ada hak dia. Macam itulah. Kemudian begitulah juga Rasulullah bawa panduan untuk beraktiviti dalam bentuk masyarakat yang lebih luas. Masyarakat kampung, masyarakat taman, masyarakat berjiran. Ada panduan dia. Begitu juga dalam aktiviti bernegara. Pun Rasulullah bawa panduan tentang cara bagaimana nak bernegara. Cara bagaimana hubungan rakyat dengan pemimpin. Apa tanggungjawab yang pemimpin perlu buat. Apa hak yang rakyat perlu dapat. Semua Rasulullah bawa panduan belakang. Sampailah kepada aktiviti hubungan antara negara dengan negara. Juga dibawa oleh Rasulullah SAW. Boleh? Jadi dalam panduan aktiviti ini Rasulullah bawa juga. Ini pun termasuk dalam bidang ad-din. Masuk dalam kategori cara hidup tadi. Panduan hidup tadi. Dan yang ketiga, panduan yang dibawa, cabang yang ketiga, ketika Rasulullah SAW bawa kepada kita cara bagaimana untuk bentuk diri, cara bagaimana untuk cuci hati, dan cara bagaimana untuk tarbiyah jiwa. Cara nak bentuk, kalau kita bahasa kita lah, kita ni kalau kita nak buat perbandingan, kita ni macam satu alat. Ataupun kita anggap kita macam kereta. Kereta ni ada masa dia kena servis. Ada masa-masa dia kena servis. Ada masa-masa dia kena overhaul. Ada masa-masa dia kita kena repair dia. Supaya tahap dia tu berada pada tahap yang paling sempurna dan tahap yang boleh melaksanakan tanggungjawab tadi. Cara nak repair ni tadi, faham? Cara nak repair kereta tak sama dengan cara repair motor. Cara repair motor bolehlah nak kita buat perbandingan cara repair basikal. Tapi tetap tak sama. Mekanik basikal dia tak akan tahu repair kereta kalau dia tak ngaji lah, tak ngaji dua-dua sekali. Begitulah juga mekanik kereta tak boleh repair komputer kalau dia tak ada cara, dia tak tahu cara untuk repair komputer. Jadi manusia ni sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai benda yang beroperasi, boleh bergerak ni, benda yang hidup, dia tetap kena ada servis tadi. Dia tetap kena ada pembaikan tadi, proses repair tadi.
Cara repair ni hanya diketahui oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dia saja yang dapat maklumat daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang cipta kita. Jadi Rasulullah tahu cara bagaimana nak repair dan juga cara bagaimana nak bentuk diri kita. Jadi ini cabang yang ketiga yang dibawa oleh ajaran Islam ini, dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bawalah cara bagaimana cara nak lawan nafsu makan, cara bagaimana nak kawal nafsu syahwat. Syahwat ni boleh sebut keinginan lelaki terhadap perempuan, keinginan perempuan terhadap lelaki. Cara bagaimana nak kawal dia, cara bagaimana nak salurkan dia supaya tidak bawa kerosakan kepada masyarakat. Bagi habis bunyi tu. Rasulullah bawa juga bagaimana cara nak kawal kita punya badan, bagaimana cara nak pastikan hati itu tidak rosak, bagaimana kita ada manusia ada rasa marah yang melampau. Rasulullah bawa cara bagaimana nak atasi cara marah tadi. Kita ada perasaan hasad dengki, tak boleh tengok orang lain dapat nikmat. Benda tu wujud. Benda tu wujud dalam badan manusia ni, wujud dalam jiwa manusia. Allah Ta'ala cipta memang ada belaka benda-benda tu. Jadi nak salah bawa cara bagaimana nak handle benda tu. Nak handle ni lah nama dia bahagian pendidikan jiwa tadi, ataupun tarbiyah jiwa tadi. Ketiga-tiga cabang ini yang bahagian pegangan hidup tadi nama dia bahagian al-iman. Bahagian aktiviti dan juga bahagian kita punya amalan luar ni nama dia al-Islam ataupun al-ahkam. Kita sebut al-Islam ni sebab ikut lafaz hadis tu. Kan kita mengaji hadis Sayyidina Jibril kan. Apakah iman, apakah Islam, apakah ihsan tadi. Bahagian pendidikan jiwa tadi ialah bahagian al-ihsan. Jadi kesemua kandungan Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak akan lari daripada tiga cabang ini. Kita akan dapati ada ayat yang sentuh bab pegangan hidup, ada ayat yang bagi panduan tentang bagaimana cara nak beraktiviti, ada ayat yang bagi panduan tentang bagaimana cara nak bentuk jiwa, cara nak baiki hati. Tak akan lari. Jadi bila kita faham secara overall tadi, Islam, kita ulang baliklah. Islam ini ialah kita mengaku bahawasanya alam ini dan kita sendiri milik Allah Ta'ala, dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, kita ada tok guru, kita ada pembimbing untuk hidup dengan cara yang tepat dan betul sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan punya tadi. Yang mana pembimbing tadi ialah namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ketiga, kita ada cara dan kita ada benda yang dibawa, panduan yang dibawa oleh orang yang bernama, individu yang bernama Muhammad bin Abdullah tadi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana panduan tadi nama dia Islam. Dan panduan tadi pecah kepada tiga bahagian utama. Panduan dari sudut pegangan hidup, panduan dari sudut cara beraktiviti, dan panduan cara bagaimana nak bentuk jiwa kita. Inilah khulasa ataupun orang kata gambaran umum terhadap Islam itu tadi. Faham? Boleh faham sekarang ya? Kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan kesemua cabang tadi dengan beberapa ajaran lain. Kalau kita tengok ajaran komunis, komunis ini dia punya perjalanan hidup, perjalanan pembentukan panduan ni ataupun sistem hidup komunis ini panjanglah. Cuma kita ambil yang pertama. Yang pertama, perbezaan. Beza pertama, komunis ni awal-awal lagi dia tak mengaku kata alam ini ada pencipta. Dia kata dunia ini tak ada Tuhan. Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Ini contoh pegangan hidup mereka. Yang kita dapat bandingan kan. Jadi yang asas pertama dah bercanggah dah, dah berbeza dah. Bila dia kata Tuhan tak ada, otomatiklah dia akan nafi bahawasanya ada
Orang tengah yang boleh jadi perantaraan untuk kita ambil maklumat daripada Tuhan tadi. Sebab Tuhan dah tak ada. Jadi dia tolak tepi. Dua orang yang asal tu dah habis. Kemudian pegangan hidup dia, bila dia kata tak ada Tuhan, dia kata hidup di dunia ni tak ada pemandu, tak ada pembimbing, maka dia pun akan otomatik kan kata alam ini lepas mati tidak ada balasan. Nampak? Jadi salah satu pegangan dia, lepas mati ni tak ada apa-apa dah. Ini pegangan dia. Di sudut aktiviti pula, dia akan buat keputusan kata kita beraktiviti ikut suka kita. Kita aturlah buat macam kita nak. Maka dari sudut beraktiviti juga dah berbeza. Bila dah cara beraktiviti dah berbeza, lagilah dia tak ada cara bagaimana untuk dapatkan cara nak baiki diri, cara nak bentuk manusia dengan baik. Jadi dengan berbeza asas tadi menyebabkan berbeza tindakan dalam dunia ini. Nampak? Macam mana sistem manusia beroperasi di dunia ni? Disebabkan beza pegangan hidup dan beza panduan beraktiviti tadi, akan berbezalah cara mereka berjalan di dunia ni. Sebab tu kita boleh tengok ada orang yang sanggup bunuh manusia tanpa ada rasa belas kasihan, semata-mata nak kekalkan kuasa, ataupun semata-mata nak sebarkan dia punya ajaran secara paksa. Macam mana kita tengok di Rusia, bukannya 10,000, bukannya 100,000, berjuta-juta yang dibunuh oleh zaman komunis ini semata-mata untuk bagi orang patuh pada apa yang mereka bawa. Sedangkan dalam Islam kita meletakkan salah satu prinsip yang Islam bawa, salah satu prinsip yang Rasulullah bawa ialah sungguh-sungguh ambil berat persoalan darah. Maksud darah ni tak boleh kita nak cederakan, tak boleh kita nak tumpahkan darah seseorang tanpa ada sebab. Islam letak benda ni benda tempat yang tinggi. Rasulullah sebut dalam satu hadis, Rasulullah jumpa mana duduk di depan Kaabah. Rasulullah kata, Rasulullah kata, ma asyaddu hurmatuki, ma asyaddu hurmatuki 'inda Allah. Alangkah besarnya kedudukan kamu wahai Kaabah di sisi Allah Taala. Maknanya mulia sungguh. Walada min ri'in muslimin asyaddu hurmatan 'inda Allah Taala minki. Rasulullah kata, tetapi ketahuilah wahai Kaabah, bahwasanya darah orang Islam itu tadi, darah manusia ni tadi, bukan kata orang Islam saja, darah manusia itu tadi, manusia yang tak bersalah ni tadi, jauh lebih tinggi nilai dan lebih mulia daripada nilai kamu wahai Kaabah. Ini salah satu prinsip cara berfikir yang Islam bawa kepada manusia. Nak beritahu apa? Kalau Kaabah runtuh sekalipun, tak apa lagi, jangan bagi darah orang tumpah tanpa sebab. Jadi bila prinsip ini dapat dibentuk dalam otak manusia, agak-agak orang nak bunuh orang itu suka kan? Dunia dapat boleh tak kita wujudkan kehidupan yang stabil di dunia ni? Boleh lah. Sebab datang panduan daripada Allah Ta'ala sendiri. Datang panduan daripada guru yang tahu cara bagaimana nak hidup di dunia. Bila tak tahu cara, bila tolak cara dan panduan tadi, maka rosaklah kehidupan di dunia ni. Kita ambil contoh yang kedua. Boleh buat ambil masalah sikit ni. Kita nak masuk, nak bagi faham. Nak ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita nak tengok beza bagaimana bila kita tak ada pegangan asas yang asasi tadi, dia akan merosakkan cara beraktiviti di dunia ni tadi. Akan merosakkan hidup kita di dunia ni. Dalam persoalan harta contoh. Pegangan orang Islam, masalah kekayaan dan harta, kita percaya bahasanya kesemua benda di dunia ni milik Allah Ta'ala. Harta, benda yang kita tengah pegang dan menjadi milik kita sendiri, semua itu milik Allah Ta'ala belakang. Kita ni dikira sebagai pemegang amanah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kebebasan untuk kita guna sepenuhnya benda, kekayaan dan juga harta milik yang kita ada dalam bawah penjagaan dan kuasa kita lah. Akan tetapi Islam ajar dalam persoalan harta benda dan hak milik ini tidak boleh ambil kekayaan dan harta milik ini melalui jalan yang salah. Islam tak nak kaya boleh, nak ada harta milik, harta benda, hak milik boleh. Tapi jangan ambil harta orang lain melalui cara paksaan. Tidak boleh ambil melalui curi. Tidak boleh ambil melalui penipuan. Jadi ini
yang diletakkan dalam minda orang Islam. Prinsip ini yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang ada harta benda walaupun sedikit, dia tak bimbang. Sebab apa? Sebab dia tak bimbang. Ada orang lain yang akan main rampas mencuri daripada dia. Sebab dia tahu lah, orang lain pun ada cara berfikir yang sama. Orang yang dah kaya juga tak akan ada keinginan untuk zalimi orang yang tak kaya. Sebab dia tahu apa yang dia ada ini ialah milik dia. Yang ada di tangan orang lain adalah milik orang lain. Tak boleh dia nak ambil sebenar-benarnya. Kena ambil dengan cara yang benar dan cara yang dibenarkan. Maka takkan berlakulah pembalahan, takkan berlakulah ketumbungan. Begitulah juga Islam kata, kalau orang yang ada harta milik dan kekayaan ini dalam jumlah sekian-sekian, akan ada potongan wajib, potongan yang mesti dibagi kepada orang yang miskin. Jadi orang miskin dalam masyarakat, dalam negara tidak akan rasa bimbang. Susah macam mana sekalipun dia tak akan putus asa. Dia akan berusaha cari rezeki setakat mana yang mampu. Dia akan yakin dah usaha setakat mana yang mampu, baki lagi Allah Taala akan tolong melalui bayaran zakat nanti.